sejahtera. Nama saya Frida. Hari ini seperti yang kamu kenal dulu, untuk pengajaran lepas kita telah belajar mengenai pengenalan kepada prasejarah, di mana kamu telah mengenali tentang zaman Paleolitik, Mesolitik dan lagi satu ingat tak? Ingat. Okey, hari ini kita akan sambung kepada bab satu juga, tapi topik yang kedua, iaitu zaman lebih kepada tamadun. Okey, inilah tamadun yang kita akan belajar. Yang pertama sekali tamadun Mesopotamia, yang kedua tamadun Indus, yang ketiga tamadun Mesir Purba, dan yang paling akhir tamadun Huanghe. Ada tak kamu pernah dengar ke atau belajar mengenai tamadun sebelum ni? Ada ke tidak? Tak pernah. So hari ini kita akan mengenali lebih lanjut mengenali tamadun ini. Tamadun yang paling awal tu tamadun Mesopotamia. Okey. Kita boleh lihat lebih lanjut mengenai ciri-ciri tamadun satu tamadun. Setiap tamadun mempunyai ciri-ciri istimewa setiap tamadun. Okey, kita boleh bahagikan kepada 6 dari segi penempatan kekal. Yang kedua, sistem pemerintahan. Yang ketiga, kehidupan berorganisasi. Keempat, pengkhususan kerja. Kelima, agama dan kepercayaan. Dan keenam, bahasa dan tulisan. Sila ambil kertas ni. Dari segi amnya, penempatan kekal adalah ciri utama untuk masyarakat, sebab dari sebuah keluarga telah jadi sebuah masyarakat yang kompleks. Oleh itu mereka memerlukan penempatan yang kekal. Penempatan kekal ini adalah untuk kehidupan yang lebih sistematik, untuk mereka meneruskan kehidupan dari segi pekerjaan, sumber makanan, macam tu. Yang seterusnya dari segi kehidupan berorganisasi. Kehidupan organisasi ini merangkumi dari segi ekonomi, politik dan juga sosial. Sistem pemerintahan, iaitu masyarakat dibahagikan kepada dua, sebab seseorang diperlukan untuk mengawasi masyarakat, sesebuah masyarakat. Yang seterusnya pengkhususan kerja. Pengkhususan kerja kesan daripada peningkatan produktiviti. Pengkhususan kerja adalah untuk manusia, sebab masa tamadun ini mereka telah menjalankan sistem barter. So daripada hasil mereka akan bertukar dengan yang lain. Agama dan kepercayaan. Biasanya dalam tamadun ini mereka biasanya amalkan sistem animisme dan politeisme. Dan bahasa dan tulisan adalah untuk pengetahuan mereka, untuk meluaskan pengetahuan, untuk perdagangan, dan juga untuk menyimpan rekod. Okey. Semua ada kertas ni tak? Ada. Okey. Melalui dalam kertas ni kamu boleh melihat ada 4 tamadun ini. Dari sini kita boleh melihat dengan lebih jelas tentang setiap tamadun. Dari segi penempatan kekal, 6 ciri-ciri ini. Dari sini kamu boleh membandingkan antara satu tamadun dengan tamadun lain dari segi setiap ciri-ciri ini. Okey. Dari segi penempatan kekal, apa yang kamu tahu tentang Mesir Purba, tamadun Mesir Purba? Ada tak sesiapa tahu macam mana kehidupan mereka? Okey. Mereka dalam
mereka memang akan tinggal di satu tempat. Dalam tamadun ini tiada lagi kehidupan yang berpindah randa. Masa yang zaman berpindah randa tu dah akhir dari zaman Paleolitik. First kita akan lihat dari segi penempatan kekal. Pada zaman Mesir Purba, semua daerah disatukan di bawah satu daerah. Semua kawasan tu disatukan di bawah satu daerah. Lepas tu mereka akan menyatukan lagi semua daerah itu bawah satu kota. Contohnya ada bandar dalam tamadun Mesir Purba tu kita ada bandar Mensis, Thebes and Helipis. Yang kedua tu tamadun Mesopotamia. Yang kita tahu tamadun Mesopotamia tu memang sebuah negara kota yang amat kukuh sebab kelilingi tembok dorang memang kuat. Lepas tu tentera pun memang kuat. Pusat kota mereka tu dikelilingi oleh tembok besar. Lepas tu di luar kota dikelilingi oleh kawasan perumahan. Selepas tu ada pelabuhan. Kubu pertahanan mereka pun amat kuat sebab askar-askar mereka ini amat terlatih. Sebab dari umur 7 tahun mereka akan dihantar ke latihan tentera. Kalau nak lihat diorang punya lihat kota mereka akan dikelilingi tembok besar macam ni. Lepas tu istana akan berada dekat sini, dikelilingi oleh rumah-rumah bangsawan. Lepas tu akan dikelilingi oleh rumah macam orang rakyat biasa. Lepas tu dekat sini semua macam pelabuhan macam tu. Dekat sini diorang akan bina rumah hamba. Maksudnya hamba tu daripada tawanan daripada perang. Dan tamadun Indus. Tamadun Indus ni dia memang bandar yang terancang. Lepas tu contohnya ada Harappa, Mohenjo-daro. Sebab kota mereka akan jadi macam ni sebab dekat sini semua ada jalan raya yang lurus. Lepas tu ada simpang 4. Dekat sini perumahan mereka akan jadi macam ni. Semuanya akan jadi kotak sebab dalam pemerintahan pada zaman tamadun Indus, sistem dalam tamadun ini pengairan dia memang baik. Dia ada sistem pengairan dan sistem perjalanan sebab mereka akan menggunakan jalan darat. Yang keempat, tamadun Hongho. Dalam tamadun Hongho ni dekat tengah-tengah kota mereka ada rumah ibadat. Yang penting untuk mereka rumah ibadat, istana dan juga pusat kerajaan. Yang seterusnya, kehidupan berorganisasi. Dari segi kehidupan berorganisasi di mana manusia, maksudnya rakyat biasa dengan pemerintah telah diasingkan, di mana pemerintah akan memberi tunjuk ajar ataupun mengawal kelakuan rakyat. Pada zaman tamadun Mesir Purba, di bawah first dia adalah Fir'aun. Di bawah mereka adalah bangsawan, golongan bangsawan, rahib dan juga tuan tanah. Lagi juru tulis. Di bawah mereka adalah rakyat biasa di mana merangkumi petani, artisan macam tu. Yang terakhir sekali hamba. Begitu juga dengan tamadun Mesopotamia, di mana mereka akan dipecahkan mengikut dua, pemerintah dengan rakyat biasa. Pemerintah macam biasalah, raja, bangsawan, pendeta, ketua tentera,
sebagai pemerintah, dan di mana rakyat pula terdiri daripada rakyat bebas, rakyat tawanan ataupun hamba. Tamadun Indus pula bahagi golongan atasan dan golongan bawahan. Tapi dia samalah macam pemerintah dengan rakyat biasa. Begitu juga dengan tamadun Hong Ho. Tapi raja dia berkuasa mutlak untuk tamadun Hong Ho. Dari segi pengkhususan kerja pula, tamadun Mesir Purba pula menenun kain, membuat tembikar. Dia juga ada membuat ekspor. Maksudnya dia akan ekspor tekstil. So dia boleh tukar dengan tamadun Indus lah, maksudnya 400. Dia akan buat penukaran melalui sistem barter. Tamadun Mesopotamia pula lebih kepada pertanian sebab diorang punya sistem pengairan memang bagus. So bila dia ada hasil yang lebih banyak, maksudnya petani dia setelah jadi lebih maju lah, dia akan jadi pedagang, peniaga untuk mengeluarkan produk mereka. Bukan itu sahaja, logam dan emas dan juga kayu dijadikan bahan untuk dalam sistem barter. Pada tamadun Indus, mereka lebih kepada perdagangan dan pertanian. Hasil mereka adalah seperti hasil dagangan emas, gandum, manik, macam tu. Tamadun Hong Ho, dia lebih kepada ketenteraan. Dia ada tentera berjalan, tentera kereta kuda. So mereka akan lebih menghasilkan benda-benda macam tu, maksudnya mereka yang telah menghasilkan roda. Dari situlah kita sekarang menggunakan tayar. Mereka telah menghasilkan roda. Okey, sistem pemerintahan pula. Sistem pemerintahan macam itulah. Fir'aun akan menjadi pemerintah. Dia juga akan menjaga keamanan, mengagikan makanan dan mengawal keamanan negara. Manakala tamadun Mesopotamia, dia telah mengamalkan teokrasi, di mana raja dianggap sebagai Tuhan. Dan raja pula dibantu oleh golongan bangsawan untuk mentadbir pentadbiran negara. Lepas tu tamadun Indus. Tamadun Indus pula, raja dia memang akan mengawal semua. Maksudnya raja lah ketua tentera pemerintah. Dia akan terlibat dalam semua hal ehwal agama. Tamadun Hong Ho pula, raja dan pembesar dalam hierarki teratas. Yang kedua diikuti oleh petani, artisan, yang terakhir sekali hamba. Dari segi bahasa dan tulisan, kamu yang setahu anda terdapat beberapa apakah jenis tulisan yang terdapat dalam tamadun awal? Jawi. Apa lagi? Pernah tak anda belajar dalam form 1? Hieroglyphic, ideogram, cuneiform, lagi ideogram, pictograph. Agama, bahasa dan tulisan untuk tamadun Mesir Purba adalah hieroglif. Maksudnya kombinasi antara gambar dengan simbol. Okey, mereka telah menggunakan tulisan ini untuk menyimpan rekod dan urusan pertanian mereka dan kutipan cukai. Cikgu, tu yang macam dekat dinding-dinding yang Ya.
contohnya macam ni. Ni adalah gambar tamadun Mesopotamia, di mana diorang punya tubuh pertahanan. Lepas tu tengah-tengah tu adalah perumahan rakyat biasa. Ini secara amnya dia memang hierarki pentadbiran. Yang terakhir sekali dari segi agama dan kepercayaan. Agama kepercayaan tamadun Mesir Purba ialah politisma, di mana raja dia dianggap sebagai Ra-Atun, iaitu Tuhan Langit. Yang seterusnya tamadun Mesopotamia iaitu animisma. Mereka akan menyembah alam semula jadi. Tamadun Indus pula mereka mempunyai patung proto, di mana contohnya Tuhan Shiva, macam tu. Tamadun Hongko pula kepercayaan mereka kepada animasi dan politisma, di mana mereka akan menyembah pokok. Lepas tu di tamadun Hongko juga mereka ada menyembah nenek moyang mereka. Dapat ke? Dari sini kamu boleh melihat perbezaan antara setiap tamadun. Dari sini kamu dapat memahami, adakah semua memahami apa yang kita belajar hari ini? Okey, sekarang saya akan tanya. Kamu kena jawab. Sanju. Ya, cikgu. Apakah jenis tulisan untuk tamadun Mesopotamia? Tunggu juga saya tulis. Gambar dan simbol Mesopotamia. Itu adalah huraian. Saya tanya nama. Oh, nama piktograf. Piktograf tu tamadun Indus. Ideogram. Itu tamadun Mampu. Apa yang kamu buat masa saya mengajar? Saya tulis juga, tapi untuk Mesopotamia saya dah dapat. Untuk Indus dengan awam je saya dapat tulis cikgu. Ini saya dah dapat. Itu pun tulis gambar dan itu huraian kan? Ya cikgu, gambar dan base kan dia punya tulisan. Tak ada? Tak ada. Sorry cikgu, saya Kalau masa peperiksaan, kalau kamu tulis huraian, tak dapat markah. Untuk huraian tu saya takkan bagi markah. Oh, you cikgu. Okey, sekarang awak tulis Cuneiform, C-U-N-E-I-F-O-R-M. Uniform, okey. Fika, secara amnya boleh tak kamu jelaskan tentang sistem pemerintahan di tamadun awal? Tamadun awal? Ya. Maksud cikgu? Tamadun awal ni, yang empat tamadun ni. Cikgu tanya apa tadi? Tak, tamadun awal untuk paparkan pada sistem pemerintahan. Sistem Secara am. Secara amnya mereka menggunakan perselisihan lembaga. Raja adalah kuasa yang besar, yang selain itu ada hierarki. So biasanya raja yang adalah pembesar kuasa, Yang dan atas. ke sana bawah tu hamba. Bagus. Tengok, sebelum tu cikgu dah Fir'aun cikgu. Fir'aun tu tamadun Mesir Purba sahaja. Jangan lupa ada seorang perempuan yang telah menjadi Fir'aun. Dialah yang memang seorang je lah yang pernah menjadi pemerintah masa tamadun awal. Cleopatra. Maduri. Yang boleh tak kamu bagi tahu macam mana, apakah sistem ekonomi yang mereka jalankan masa tamadun awal? Tamadun Mesir Purba dia membuat tembikar, like export tekstil. Tapi mereka menggunakan sistem barter. Sistem barter. Tamadun Mesopotamia dia lebih kepada pertanian dan perdagangan. Tamadun Indus juga perdagang, like barang perdagangan mereka emas, gandum,
Macam tu. Dan tamadun Wangko. Okey, saya faham. Saya tahu yang kamu telah memahami apa yang saya belajar. Dari sini kamu kena tahu perbezaan antara prasejarah dengan tamadun awal. Prasejarah tu zaman Mesolitik macam tu, yang kalau tamadun awal tu tamadun Mesir Purba macam tu. Yang 4. Jangan lupa. Okey, setiap tamadun ada 6 ciri-ciri. Semua faham? Faham, cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.